أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan berkat syukur itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yaitu tentang wasiat yang keempat, mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abdul Qadir, jika engkau abaikan ciptaan, maksud kata-kata ini iaitu jika engkau abaikan ciptaan itu maksudnya makhluk. Sekiranya kamu mengabaikan mereka itu, tidak meletakkan harapan kepada mereka itu, tidak menaruh keyakinan kepada makhluk, itu maksud. Itu maksud mengabaikan. Iaitu hati kita ini mengharap kepada Allah, bergantung kepada Allah, menumpukan sepenuh perhatian kepada Allah. Itu maksud mengabaikan ciptaan, mengabaikan makhluk. Tak pandang lagi dah, tak meletakkan harapan, tak meletakkan kepercayaan dan pergantungan dan sebagainya. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah membunuh kehendakmu yang tidak baik. Yani sekiranya, kata Syekh Qadir, sekiranya kita mampu melakukan itu, mampu mengabaikan makhluk, yakni mampu meletakkan keadaan jiwa kita ini tidak lagi melihat kepada makhluk, menaruh harapan, menaruh pergantungan kepada makhluk, lantaran kerana yakin kepada Allah, kuat pergantungan hati kita kepada Allah, kuat ingatan kita kepada Allah. Jadi makhluk tidak lagi dipandang. Sekiranya demikian, kata Syekh Abdul Qadir, semoga Allah merahmatimu. Mudah-mudahan engkau akan mendapat rahmat Allah. Yani Syekh Abdul Qadir menyatakan sekiranya kita mampu mencapai keadaan tadi itu, mudah-mudahan kita akan diberi rahmat oleh Allah. Baik, kemudian semoga Allah membunuh kehendakmu yang tak baik. Apa maksud kata-kata ini? Yani mudah-mudahan sekiranya kita mencapai keadaan tadi itu, Allah Ta'ala akan menjadikan nafsu kita yang buruk ni dapat ditundukkan. Itu maksud membunuh nafsu, bukan maksud bunuh diri.
Yang ni kemahuan-kemahuan kita yang buruk tu akan dipadamkan, akan ditundukkan. Manusia ni selama bernama manusia, keinginannya tetap ada. Tak akan mati keinginan kita. Kemahuan kita yang kita namakan sebagai nafsu itu, selagi bernama manusia, dia tak akan terpadam, tak akan terhapus, tetap akan ada. Dan syarak tidak mengajarkan kita untuk membuang secara mutlak nafsu tu, sebab tak boleh nak buat. Selagi bernama manusia, keinginan tu tetap ada. Cuma tebal nipih, banyak sikit, baik buruk, itu saja. Tapi keinginan yang kita namakan sebagai nafsu tu, kemahuan, keinginan tu tetap akan ada. Kalau tak ada ni malaikat. Jadi sebagai manusia tetap akan ada. Jadi syarak tidak mengajarkan kita untuk membuangnya, mencabutnya secara mutlak, secara total, sebab itu memang tabi'i manusia tak boleh buat begitu selagi dia hidup di dunia ini. Maka yang disuruh oleh syarak menyucikan batin kita, membersihkan hati nurani kita, sehingga kemahuan-kemahuan buruk kita itu jadi lemah atau terpadam. Kemahuan buruk tu, kemahuan tu bertukar menjadi kemahuan baik. Jadi keinginan-keinginan buruk tu terpadam. Itu yang disuruh. Dalam setengah agama, barangkali mereka itu cuba untuk membuang nafsu itu secara mutlak lah. Kerana menurut mereka ni, nafsu inilah yang mencelakakan manusia, yang merosakkan manusia, yang menimbulkan banyak kemusnahan. Dari aspek itu sama. Jadi adanya persamaan dalam beberapa perkara antara agama Islam dengan agama lain itu biasa. Dan kita tak boleh nak kata agama Islam ni tiru agama lain kerana persamaan ni. Itu salah, pendirian yang salah. Adanya beberapa persamaan itu tak boleh nak elak antara agama-agama ni. Itu lumrah, menjadi kebiasaan. Dan itu tidak bererti agama Islam ini mengambil, mencedok dari agama lain. Jangan kita tafsir seperti itu. Setengah golongan dalam masyarakat kita hari ini, ada setengah golongan yang cuba memberikan gambaran keliru dari aspek tadi tu. Dia cari buah-buah persamaan antara Islam dengan bukan Islam tu, terutamanya tentang tasawuf lah. Hari ini yang menjadi mangsa oleh kelompok ni yang cuba nak disamakan agama Islam dengan agama lain ni, tujuannya mereka nak kata bahawa semua ini adalah perkara asing yang diimport, dibawa masuk daripada agama lain. Itu je tujuannya. Dan kelompok yang terkenal dengan pattern ni usaha ni hari ni orang kenali sebagai Salafi Wahabi lah. Tak apalah, orang nak terima-terimalah, tak mau terima sudahlah. Orang nak marah pun marahlah. Kita nak khabar betul. Hari ni cuba Maulidur Rasul cuba disamakan dengan perbuatan orang Yahudi. Dikatakan dimulai daripada orang Yahudi, dikait belakang. Orang Islam berzikir muka ke tasbih, dikatakan disamakan dengan pendeta-pendeta tokca-tokca tu. Di dalam rumah ibadat mereka tu pegang tasbih tu, disamakan. Lalu dikatakan semua ini ditiru daripada agama lain. Ini gaya berfikir yang tidak lurus. Tak boleh pakai gaya berfikir biasa ini. Adanya beberapa persamaan itu lumrah. Maka antara aspek persamaan tadi, agama Islam, ajaran agama kita menyatakan nafsu ini memang menyuruh kepada keburukan. Dalam bahasa kasar, punca masalah lah. Punca masalah. Yang menjadi punca masalah, menjadi sebab kepada kecelakaan, penderitaan dan sebagainya, nafsu. Dan itu disebut dalam Al-Quran. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Pedoman dalam Al-Quran. Sesungguhnya nafsu manusia ni memang menyuruh cenderung kepada keburukan dan kejahatan. Pada prinsipnya, pada dasarnya. Kecuali nafsu yang sudah dibersihkan, disucikan, lainlah. Meningkat tahap kesucian tu daripada ammarah, lawamah.
kau bersih, semakin bersih. Mulhamah, mutmainnah. Tapi basicnya, asasnya ammaratun bisu, cenderung, suka, terdorong kepada keburukan dan kejahatan. Itu Allah Ta'ala sudah menetapkan seperti itu ehwal bagi nafsu jiwa manusia. Demikian juga dijelaskan di dalam hadis, menjelaskan perkara yang sama, bahawa bila sifat nafsu kita seperti itu, dia menjadi punca masalah. Apa-apa yang berlaku, perkara-perkara keburukan yang berlaku, olehnya tak lagi daripada dorongan nafsu ni bercampur dengan godaan-godaan setan. Itu punca awal. Tengoklah apa-apa yang berlaku, permusuhan, kebencian, perbalahan, penipuan, tak enak lagi. Daripada itu semua pengaruh godaan-godaan dorongan nafsu bercampur dengan godaan-godaan nafsu bercampur dengan pedayaan setan. Itulah yang menjadikan masalah banyak berlaku perkara-perkara buruk. Punca awal mari situ. Demikianlah yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Yang semua ni menggambarkan keadaan ni. Saya nak khabar tu, hari ni kadang-kadang bila kita tak sebut dalil, hari ni orang soal banyak. Kita tarik semula dalil-dalil. Hadis yang biasa kita dengar, cuma mungkin kefahaman kita kurang perincikan benda tu. Bila Nabi kata, inna fi jasad ibni adama mudrah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Tahwilah bahawa dalam diri manusia ini ada segumpal darah, jantung kita, hati kita, jantung kita. Apabila baik bahagian itu, maka baiklah seluruh anggota. Sekiranya buruk, rosak bahagian tu, rosaklah seluruh anggota. Secara zahir pun begitu, secara batin pun begitu. Secara zahir, kalbu kita, jantung kita ni, kalau masalah situ, kesan kerosakan dia tu akan mengenai seluruh jasad kita. Bila jantung kita sumbat ke, lemah ke apa ke, kesan dia tu akan pergi rata. Sebab apa? Itu punca pam darah ke seluruh jasad kita. Secara zahirnya. Secara batinnya, roh kita, jiwa kita, kalbu kita tu, kalau baik kalbu kita, hati kita baik, maka perbuatan kita akan baiklah. Tapi kalau kalbu kita, hati kita buruk, penuh dengan sifat-sifat buruk, penuh dengan sifat mazmumah, perbuatan kita memang buruklah, jahatlah perbuatan kita. Jadi yang merosakkan kalbu, yang merosakkan hati dan jiwa kita kerana pengaruh nafsu tadi, yang menjadikan kalbu kita ni jadi rosak, bersifat dengan sifat-sifat yang buruk, yang mazmumah, maka rosaknya sifat kalbu kita tu mengakibatkan perbuatan-perbuatan kita buruk. Jadi perbuatan buruk kita tu, punca awal dia mari rosak jiwa dulu, rosak hati nurani kita. Rosak bahagian tu timbullah nak tipu orang lah, nak apa ni, nak banyaknya ke orang lah, itulah. Semua tu mari daripada dorongan kemauan buruk yang ada dalam hati kita. Jadi kalau tak ada keburukan tu, insya-Allah perbuatan manusia akan baik sebagaimana baiknya hati nurani manusia. Itu. Jadi nafsu lah yang menjadi perosak semua tu. Jadi sekarang bila saya nyatakan tadi bahawa nak kait dengan pesan wasiat Syekh Abdul Qadir ni, bahawa kenyataan bahawa nafsu manusia ni punca kecelakaan, punca keburukan, punca kejahatan, seperti yang kita dapat fahami dari ajaran agama kita, perkara yang sama juga dipegang dalam agama lain, termasuk agama Buddha dan agama lain yang saya tahulah, sejauh yang saya tahu. Cuma mereka ni mungkin ada pandangan yang lain sikit dari pandangan kita. Kita selagi manusia ni bernama manusia, nafsu tu tak dapat dibuang secara mutlak, tetap akan ada. Cuma agama kita suruh tundukkan dia, bersihkan dia, sucikan dia, ubah angin nafsu tu. Itu buang tak. Tapi mungkin dalam sesetengah agama tu lain sikit, dia rasa boleh cabut boleh buang. Maka sebab tu kita tengok dalam praktis setengah agama tu agak berlebihan lah, melanggar
Tapi manusia seperti setengahnya tu mengambil pendekatan sikap untuk tak boleh kahwin sampai sudah. Jadi agama kita tak pakai sistem tu. Tak tidur langsung. Dah jadi trend. Kerana dia anggap itu boleh mematikan tubuh nafsu ni. Mungkinlah. Tapi agama kita tidak ajar seperti itu. Di zaman Nabi sudah ada keinginan-keinginan seperti itu. Asalnya berpunca dari keinginan yang baik, tetapi mungkin keinginan yang baik itu tidak disertai dengan kefahaman yang baik, kadang-kadang boleh bawa kepada kesilapan teknikal sikit. Apabila sahabat tahu bahawa Nabi ini orang yang telah diberikan keampunan, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang telah lalu, yang akan datang, semuanya sudah diberi jaminan terampunnya. Sebab Nabi bertaraf maksum, tak ada dosa langsung, tak ada apa-apa menanggung apa-apa dosa, sudah diberi keampunan oleh Allah. Jadi walaupun demikian, Nabi tak ada dosa, bertaraf maksum, kemudian diberi pengampunan oleh Allah, sekalipun begitu Nabi tetap melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh, sehingga Aisyah meriwayatkan topok kaki Nabi dia waramat. Waramat ni dia pecah-pecah kerana banyak berqiyamul lail, bersolat dan sebagainya, sampai topok kaki dia pecah-pecah topok kaki. Jadi sahabat-sahabat tahu benda ni, dengar, lalu mereka berfikir. Mereka berfikir macam mana? Dia kata kalau Nabi tu yang tak ada dosa tu sampai begitu ibadahnya, kita ni sepatutnya lebih lagi. Tengok selapis betul, tapi rupanya agama kita ni ada sudut pandang lain. Jadi kalau seorang Nabi yang sudah tidak ada dosa, bertaraf maksum, seperti itu ibadahnya, kita ni sepatutnya kena lebih lagi lah, sebab kita banyak dosa. Dia fikir buah tu. Jadi lalu di antara mereka ini ada beberapa orang yang berazam, kalau gitu aku tak mau tidur malam dah, aku nak buat ibadah, tak mau tidur-tidur. Ada di antara mereka pula yang bernekat, aku ni nak buat ibadah-ibadah, nak buat ibadah bersungguh-sungguh, tak mau nikah-nikah. Kaca nikah ni habis masa banyak urusan, kena jaga tu lah, nikahkan beranak lah, banyak tak mau nikah-nikah. Ada yang berazam macam tu. Kemudian adalah yang berazam untuk berpuasa, tak mau buka-buka. Nak puasa tak buka, tak mau buka. Jadi keinginan-keinginan sahabat ni prinsipnya baguslah, kerana dia kiyah tadi tu, Nabi yang tak ada salah, tak ada dosa, buat ibadah sampai pecah-pecah topok kaki, kita ni patutnya kena ganda lagi, lebih lagi, sebab banyak salah. Tapi rupanya agama dia ada peraturan dia sendiri, ada pedoman. Jadi berita ni telah sampai kepada Nabi. Bila sampai kepada Nabi, Nabi beritahu, Nabi beri pesan bahawa Nabi, kesimpulan ni Nabi larang, jangan lakukan seperti itu. Manusia ni, diri dia ni ada hak dia, mata dia ada hak dia, tunaikan hak dia. Jadi agama kita ni, sebab tu agama kita ni dianggap sebagai agama fitrah, kerana mengambil kira naluri manusia. Agama tetap agama, tapi naluri manusia, naluri perlukan makan, perlukan tidur, perlu bernikah kahwin dan sebagainya, itu naluri manusia. Dan Islam memang meraihkan semua itu. Sebab itu Islam antara aspeknya adalah dinamakan din al-fitrah, agama yang selarah, yang sesuai, secocok dengan naluri manusia. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, sekiranya engkau berjaya mencapai keadaan tadi itu, mengabaikan makhluk, yakni tidak lagi melihat, memandang, menaruh harapan kepada makhluk, kerana keyakinan terhadap Allah, kerana makrifat terhadap Allah, kerana bergantung sepenuhnya kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir, engkau akan mendapat rahmat Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memadamkan gelora nafsu burukmu. Nafsu-nafsu buruk manusia ni akan dipadamkan, akan ditundukkan, sehingga manusia tidak terganggu lagi oleh kemauan buruknya. Kadang-kadang sampai tahap ni, ada kalanya kadang-kadang kita menanggung beban kerana kemauan kita tu. Ada kalanya kita mari ingat nak makan rojak keling, kadang-kadang pagi nak tidur start kan lagi tak cari, ada hari-harinya, nak kabarnya
rela siapa pergi jauh-jauh kita pergi, ada waktu-waktunya, kadang-kadang berlaku. Nak kabarnya kemauan kita ni dah timbul kadang-kadang dan lain nak khabar sekarang. Jadi ada kalanya kemauan itu yang membebankan kita. Jadi Syekh Abdul Qadir kata kalau kita berjaya meletakkan hati kita ni tidak lagi berpaut kepada makhluk, kerana keyakinan kita kepada Allah, ingatan hati kita kepada Allah, antaranya kata Syekh Abdul Qadir, Allah Ta'ala akan memadamkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala padamkan kemauan gelora nafsu buruk tu, sehingga kita tidak lagi diganggu oleh kemauan nafsu yang buruk kita. Itu dia. Dan dia menempatkanmu dalam kehidupan yang baru dan mulia. Kata Syekh Abdul Qadir, demikian juga Allah Ta'ala akan meletakkan kita dalam kehidupan yang baru dan mulia. Kehidupan yang bagaimana? Di akhirat nanti, yang hidup di alam akhirat jiwa yang murni, yang bersih. Sebab tu orang yang beriman ni, kalau dia ada dosa tu, dia akan dibalas dulu sesuai dengan kesilapan dosa, sesuai dengan dosa kesalahan dia tu. Tapi kesudahannya setelah dibersihkan, dia akan balik ke syurga balik. Kehidupannya begitu. Maka di dunia ini, apabila manusia berjaya membersihkan hati dia, menyucikan batin dia tu, maka dia seumpama seolah-olah sudah menghidu bau-bau kehidupan akhirat. Semacam. Kerana dari aspek jiwa yang bersih tadi tu. Jiwa yang bersih daripada sifat-sifat yang buruk, jiwa yang tenteram, jiwa yang tenang. Jiwa kita ni tak tenteram, tak tenang kerana pengaruh-pengaruh sifat buruk tu banyak. Apabila sifat-sifat buruk tu berjaya dikikis dia buang, manusia akan mencapai hakikat ketenteraman, kebahagiaan. Itu perkara ni. Jadi bila manusia berjaya mencapai di dunia, berarti itu satu kehidupan baru bagi manusia. Kehidupan yang dinamakan kehidupan ukhrawiyah, yang ada makna-makna keakhiratan. Tidakkah kita dengar dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu jiwa yang tenteram, yang tenang, yang bersih. Jiwa yang tenteram, mutmainnah ni, yang tenang ni, yang penuh keyakinan ni, iaitu jiwa yang sudah dibuang hijab-hijabnya, sudah dibersihkan daripada pengaruh-pengaruh sifat-sifat buruknya, keinginan-keinginan buruknya, nafsu-nafsu buruknya itu sudah dibersihkan. Maka jadilah nafsu mutmainnah. Maka di akhirat, irji'i, kata Allah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha, lagi diredai. Jadi di akhirat nanti, bahawa jiwa mukmin itu jiwa yang mutmainnah, yang bersih. Maka di dunia ini, sesiapa yang berhasil mencapainya, berarti dia sudah ada makna-makna keakhiratan. Sudah ada makna-makna. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi sesiapa yang takut kepada Tuhannya, dia akan dapat 2 syurga. Waliman khafa maqama rabbih, orang yang memiliki perasaan haibah takut kepada Allah. Perasaan ini tak akan dicapai kecuali jiwa itu berjaya dibersihkan. Yang akan mencapai perasaan takut kepada Allah ni setelah jiwa manusia berjaya disuci bersihkan daripada pengaruh sifat-sifat buruk, pengaruh pegangan-pegangan yang tidak betul, akhlak-akhlak buruk, dorongan-dorongan ataupun lintasan-lintasan buruk sudah dapat dibendung, dikawal, disuci bersihkan hatinya itu. Jiwa yang semacam itulah yang akan mula merasa, antaranya merasa kehebatan Allah, takut kepadanya. Yang seperti ini dinyatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dia akan dapat 2 syurga. Menurut ulama-ulama tasawuf, ni pandangan ulama tasawuf lah, 2 syurga itu tafsiran ulama-ulama tasawuf, iaitu pertama sekali Jannatun Naim lah di akhirat nanti, syurga akhirat. Itu memang syurga sungguh lah. Yang kedua itu Jannatul Ma'arif, syurga ma'rifat di dunia ini. Dengan erti bila jiwa manusia berjaya dibersihkan, dibuang hijabnya,
disucikan daripada akhlak yang buruk, sifat yang buruk, lintasan hati yang buruk dan segala macam sifat-sifat yang buruk tu, maka pada waktu itu manusia akan memperolehi makrifat yang mendalam terhadap Allah. Maka jiwa yang memiliki makrifat yang mendalam terhadap Allah ni akan mencapai kebahagiaan, akan mencapai ketenteraman, kebahagiaan, dan itu dianggap sudah ada makna-makna keakhiratan, makna-makna syurgawinya. Itu maksud. Jadi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah ni, dia akan dapat dua syurga. Satu di akhirat, itu seperti yang sedia maklumlah, dan satu lagi di dunia ini yang berupa kenikmatan batin, jiwa yang tenteram, jiwa yang yakin, jiwa yang penuh dengan keyakinan dan kebahagiaan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kalau kita berjaya mencapai hakikat tadi itu, iaitu hati kita ni berpaut yakin kepada Allah, berpaut kepada Allah, berharap kepada Allah, tak pandang lagi kepada makhluk, maka antaranya kata Syekh Abdul Qadir, orang ini akan mendapat suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang macam mana? Kehidupan yang mengandungi makna-makna keakhiratan, iaitu jiwa yang bersih, jiwa yang penuh ketenteraman, jiwa yang penuh keyakinan, jiwa yang penuh kebahagiaan. Itu dia. Tapi nak suruh boleh hati itu berpaut kepada Allah, penuh keyakinan kepada Allah, tak pandang lagi kepada makhluk, hati kita tak akan capai hakikat itu kecuali setelah dibersihkan pengaruh-pengaruh, dibersihkan hati daripada pengaruh-pengaruh nafsu yang buruk. Bila pengaruh nafsu yang buruk ni berjaya dibersihkan, maka hati manusia akan mencapai darjah, iaitu hatinya berpaut, penuh keyakinan terhadap Allah, penuh kepercayaan, penuh harapan dan perkataan kepada Allah, tidak lagi kepada yang lain. Jadi hati akan capai benda tu setelah dia berjaya dibersihkan daripada pengaruh sifat-sifat buruk, takabur, riya, ujub, takabur, sum'ah, hasad, macam-macam sifat buruk tu. Kalau manusia berjaya buang sifat-sifat tu, dia akan dapat apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Jadi siapa yang dapat benda ni, maka dia ada satu kehidupan baru. Kehidupan baru ni bukan kehidupan apa, yang ni suatu kehidupan yang ada makna-makna kehidupan keakhiratan, iaitu mencapai kebahagiaan, jiwa yang mutmainnah. Baik, kata Syekh Abdul Qadir lagi, sekarang dirimu mendapatkan karunia ni kurnia lah bahasa kita, berupa kehidupan yang abadi. Yang ni kehidupan yang abadi ni, yang ni kehidupan akhirat. Tapi bila manusia berjaya membersihkan batin dia di dunia ini, dia sudah memiliki sebahagian dari makna-makna tu, makna-makna kehidupan akhirat tadi tu. Sebab akhirat ni tempat nikmat, tempat bahagia. Maka sesiapa yang mencapai hakikat nikmat dan bahagia dunia ini, berarti dia sudah mencapai sebahagian dari makna-makna, makna-makna kehidupan keakhiratan. Itu maksud yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir ni. Mendapat kekayaan dan kebahagiaan yang abadi, kekal. Sebab yang akan kekal dalam syurga nanti orang yang betul imannya, orang yang betul pegangan dia tu, dia akan kekal dalam nikmat syurga. Maka kalaulah di dunia ini kita berjaya mengukuhkan iman kita sehingga mencapai mutmainnah tadi, mencapai jiwa yang bersih tadi tu, maka kebahagiaan itu sudah dapat kita rasai sebahagiannya di dunia ini. Itu maksud. Jadi kita hari ini mungkin kita tak berapa nampak aspek ni lah. Kita hari ini keliru antara kepuasan dengan kebahagiaan. Kita keliru sikit antara kepuasan dengan kebahagiaan. Kepuasan ni dia berkait dengan perkara-perkara kebendaan. Berbeza dengan kebahagiaan, dia adalah sifat bagi jiwa, qalbu, hati. Kepuasan ni dia berkait, dia melibatkan dipenuhi keinginan kita. Keinginan kita bila dipenuhi,
maka dia akan mencapai kepuasan, tapi bukan kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itu adalah ciri bagi kalbu, roh kita. Adapun kepuasan itu adalah terpenuhnya kemahuan nafsu kita. Jadi kita keliru sikit. Jadi sebab itu orang kita ni kadang-kadang semua orang nak bahagia. Tak ada orang nak menderita. Tak ada orang nak sengsara. Tapi mungkin dia keliru dalam bab pedoman. Maka sebab itu pandangan manusia ni berbeza-beza. Ada orang nampak kebahagiaan tu ada pada harta. Maka siang malam lah dia akan cari harta tu dengan harapan boleh bahagia. Tapi hakikat sebenarnya ramai juga orang yang banyak harta tak bahagia juga kadang-kadang. Dan kita pun mendapati ada hartawan orang yang kaya di dunia ni akhir kali bunuh diri, ada. Padahal tak ada benda dah kurang. Pitih tak nak beli. Tak nak beli. Bukan tak nak beli pitih. Banyak dah lalu. Tapi rupa-rupanya ada di antara kisah-kisah mereka ni mati dengan bunuh diri kejap. Wah, ni yang jadi gitu. Kerana dia tak keliru antara kepuasan dengan kebahagiaan. Disangka bahawa di situ ada kebahagiaan, rupanya tak juga. Akhir kali ambil pilih untuk bunuh, minum racun lah. Ada kisah-kisah seperti ini. Ada pula persepsi masyarakat kita ni, orang kita ni manusia lah, manusia meletakkan kebahagiaan tu duduklah pada perkara-perkara lain lagi, pada pangkat, kedudukan. Lalu siang malam lah berusaha untuk mendapatkan kedudukan, mendapat pangkat dan kedudukan. Tapi kenyataannya tak semua orang yang berpangkat, berkedudukan bahagia. Banyak juga orang serabut. Kadang-kadang jadi sakit lah, macam-macam sakit, macam-macam. Tidak juga, tak pasti juga. Sebab apa? Kerana semua itu adalah mendatangkan kepuasan. Dia adalah makanan nafsu. Kepuasan dia boleh, tapi kebahagiaan belum tentu. Kadang-kadang kita fikir nak dapat kebahagiaan pergi melancong. Ada orang faham gitu, kau pergi melancong lah seluruh dunia, raung situ, raung sini, balik nengung juga, pitih habis. Tapi balik garuk kepala pula kadang-kadang. Maksudnya dia memperolehi kepuasan, tapi bukan kebahagiaan. Sebab kepuasan ni dia berkait kemahuan kita, dan kemahuan kita ni berkait dengan kebendaan. Bila benda tu diperolehi, terhasil, puaslah. Tapi dia sementara. Dan dia bukan kebahagiaan. Kerana kebahagiaan itu ciri bagi kalbu, roh kita. Maka dia ada makanan yang sesuai untuk dia tu. Kalau makanan dia cukup, manusia akan boleh bahagia lah. Dan inilah yang pedoman yang diberitahu oleh Syamsul Qadir ni. Tapi tak ramai orang mengaji ilmu ni. Orang nak cari kebahagiaan macam ni. Baik. Dan mendapat rahmat dan ilmu. Selain daripada mendapat kebahagiaan, bagi orang yang mencapai kedudukan tadi itu, dia juga akan dapat rahmat Allah, kata Syamsul Qadir. Dapat ilmu, Allah Ta'ala kurniakan ilmu kepadanya. Ilmu ni ada dua. Satu ilmu yang dipelajari, dia kena pergi mengaji, pergi cari, pergi belajar, baru boleh. Kena belajar, kena mengapa, kena perah otak, kena dengar itu ini baru dapat. Tapi ada ilmu yang tidak dicari tapi diberi. Ada juga jenis ilmu itu. Maka ilmu yang dicari itu dinamakan ilmu yang diperoleh dengan cara belajarlah, sesuai dengan hadis Nabi, innamal ilmu bita'allum. Ilmu ini diperoleh dengan cara belajar. Kena pergi cari, pergi belajar, pergi mengaji. Tapi ilmu yang satu lagi itu, yang dikurnia oleh Allah itu, difirmankan Allah dalam Al-Quran menurut faham ahli tasawuf, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah Ta'ala akan mengajarkan kamu. Dalam hadis disebut, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal apa yang dia tahu, dia mengamalkannya sebaik-baiknya, Allah Ta'ala akan mewariskan, akan mengurniakan secara direct, secara langsung kepadanya apa yang dia tidak tahu.
Jadi ada ilmu yang diperoleh tidak dengan jalan belajar. Jadi salah satunya ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ni, sekiranya perkara tadi itu dicapai oleh kita berusaha menyucikan batin, lalu Allah Ta'ala mengurniakan keyakinan sehingga hati kita ni lebih meyakinkan Allah dari yang lain, lebih memandang kepada Allah dari yang lain, sehingga yang lain tidak dipandang lagi, tidak diharapkan lagi, penuh keyakinan kepada Allah, pergantungan dan harapan kepada Allah. Antaranya kita Syekh Abdul Qadir akan mendapat rahmat dan ilmu kurniaan Allah. Ilmu kurniaan Allah ni macam-macam jenis. Kadang-kadang hak payah jadi mudah. Kadang-kadang ngaji sikit boleh banyak. Ada ngaji sikit boleh banyak. Kadang-kadang hak ngaji tak boleh, hak dengar boleh. Kena-kena boleh. Hak ngaji betul tak? Bukan boleh lah qadar dia, tapi kadang-kadang yang berdengar tu lebih banyak lagi dia dapat. Sepatutnya hak mengaji betul tu lah dia dapat. Kadang boleh berlaku terbalik. Ilmu kurniaan Allah. Kadang-kadang ada orang ingkar, mana ada ilmu gini. Ilmu kalau ngaji tak ada, ngaji ada. Dia kena ingat hadis Nabi. Nabi bersabda, "Rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu min." Ada kalanya seseorang yang membawa sesuatu ilmu tu, dia bawa ilmu tu kepada orang yang lebih faqih, lebih dalam, lebih luas kefahaman dia tu, pengetahuan dia daripada orang yang dia bawa. Maksudnya ada kalanya hak yang kedian tu lebih banyak dapat daripada yang hak depan, hak dulu ni. Dengan arti ada kalanya murid itu lebih banyak dapat ilmu daripada guru yang disampaikan, ilmu yang disampaikan oleh guru tu. Ada kalanya. Dan riwayat-riwayat seperti ini menurut faham ahli tasawuf itulah sebahagian daripada ilmu yang dikurniakan tadi, yang dinamakan ilmu laduni ataupun ilmu wahbi. Bukan wahabi, bukan ilmu wahabi. Jangan salah faham. Ilmu wahbi. Dekat-dekat. Sehingga tak mengenal kebodohan. Maksudnya bila dia mendapat kurniaan rahmat Allah, mendapat kurniaan ilmu dari Allah, sehingga terbuanglah kebodohan, kejahilan terbuang. Kalau kita baca sejarah alim ulama ni, ada orang yang dijadikan Allah alim tapi tidak dikenali jenis sebagai orang yang banyak mengaji, tapi dia alim. Ada banyak, bukan ada banyak, ramai. Tapi apa yang saya beritahu ni bukan nak memberi galakkan kepada orang jangan mengaji, jangan salah faham pula. Saya nak kau ada je. Ada. Bukan, jangan kata saya keping supaya jangan mengaji. Sebab apa? Ada ilmu yang boleh tanpa mengaji. Tidak. Sekadar nak menyatakan adanya ilmu ni. Itu. Baik, kemudian engkau dilindungi Allah dari rasa takut. Antaranya kata Syekh Abdul Qadir, kalau hatimu berjaya sampai ke tahap tadi tu, Allah Ta'ala jaga dirimu daripada perasaan takut. Maksudnya Allah Ta'ala beri hati kita tenteram dalam keadaan ketakutan, suasana yang takut. Orang tu tak takut. Orang penuh kebimbangan, penuh ketakutan, dia tak ada apa-apa. Allah Ta'ala beri jiwa dia macam tu. Kita ni sebenarnya bila kita takut ni sebenarnya musibah tu ada dua musibah. Perkara yang kita takutkan tu satu, perasaan takut ni satu lagi. Kita takut, contohnya lah, takut macam-macam lah. Takut kita kena kena penyakit yang susah nak sembuh. Takut penyakit itu satu hal dah. Perasaan takut kita ni satu hal lagi. Jadi mana yang lebih baik? Adanya benda yang menakutkan dalam keadaan kita pun rasa takut, dengan adanya benda yang menakutkan tapi kita tak rasa takut. Baiklah hal yang kedua ni. Benda yang menakutkan tu dah nak lari dah. Cuma kita ni, kalau kita berasa takut, dua penyakit boleh. Penyakit benda tu satu hal, perasaan takut tu satu hal.
Tapi kalau kita dijaga hati kita daripada takut, penyakit itu dah nak elok dah. Tapi perasaan tak takut tu, itu sebahagian dari rahmat dah. Berapa orang yang kadang-kadang tak berlaku lagi satu benda, naik darah dah. Tak berlaku lagi, baru dengar-dengar cerita baru. Kita meta naik tak sekarang. Ni penting. Jadi bila manusia berjaya mencapai tahapan tadi tu, maka Allah Ta'ala, kata Syekh Abdul Qadir, Allah Ta'ala insya-Allah akan lindungi dia daripada perasaan takut. Dengan erti dia menjadi orang yang kuat, orang yang penuh keyakinan, orang yang penuh keberanian. Dari mana? Dari tadilah usaha menyucikan batin, lalu meletakkan hati kita penuh kepercayaan kepada Allah. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, letaklah Allah di hadapanmu, utamakan Allah, yahfazka, dia akan jaga. Kalau engkau meletakkan Allah di hadapanmu, yakni memberi keutamaan kepada Allah dulu yang diutamakan, engkau akan dijaga oleh Allah. Itu yang dipesan di dalam hadis Nabi, sesuai dengan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Sikit lagi boleh dah, nak habis sepenggal. Baik, kemudian engkau dimuliakan sehingga tidak hina lagi dan selalu dekat kepada Allah, sehingga menjadi tumpuan harapan bagi orang-orang yang memohon kepada Allah melalui dirimu. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau sekiranya manusia berjaya mencapai keadaan tadi itu, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi kemuliaan kepadamu. Kemuliaan kerana dekatnya hatimu dengan Allah, kemuliaan yang tidak dapat dihinakan. Bahkan orang lain ini akan datang kepadamu, berwasilah denganmu untuk mencapai maksud mereka itu. Yang ini saya terangkan di kuliah yang akan datang, kerana panjang cerita berkait dengan wasilah. Kerana dia melibatkan isu yang berat hari ini, dituduhnya oleh setengah kelompok itu sebagai syirik lah, itulah. Nanti akan saya jelaskan satu-satu insya-Allah. Cuma nak kabarnya, bila manusia sampai ke darjah tadi, dia akan dimuliakan Allah. Allah Ta'ala akan beri kemuliaan ke dia, sehingga orang ni akan memandang mulia kepada dia. Bahkan orang ni akan menjadikan dia sebagai wasilah, sebagai perantara yang diharuskan oleh syarak dalam memenuhi hajat-hajat mereka. Yang itu saya akan jelaskan kemudian. Cuma saya nak beritahu apa yang disebut Syekh Abdul Qadir ni sesuai dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi. Bila seseorang tu nak mendapat kemuliaan di sisi Allah, akan dimasyhurkan namanya dalam lingkungan penduduk langit dulu. Bila seseorang tu mustajab, diterima oleh Allah, dia muliakan Allah, mula-mula sekali dia akan dikenali oleh para malaikat. Kemudian setelah itu dia akan dikenali pula oleh penduduk bumi ini. Makhluk akan kenal dia, akan dimasyhurkan di kalangan manusia ini sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maksudnya bila seseorang itu diterima oleh Allah, dimuliakan Allah, akhir sekali Allah Ta'ala jadikan makhluk ni akan memandang mulia kepadanya. Walaupun begitu, tak boleh nak lari, tetap ada orang tak berakhir. Nabi Muhammad sendiri pun, sekalipun dipandang mulia oleh umat Islam ni, orang Islam, tapi orang tak berakhir ke dia pun ada juga. Musyrikun, orang Quraisy pun ada tak berakhir, tu lumrah dah. Tapi rata-ratanya orang akan pandang mulia kepadanya. Jadi penjelasan selanjutnya itu insya-Allah, kerana yang akan saya jelaskan pada kuliah yang akan datang lah, kerana dia memerlukan kepada penghujahan dalil yang banyak sekali. Saya terpaksa jelas benda macam ini kerana hari ini mudah-mudah dah lalu orang mensyirikkan orang, membidahkan orang dengan kikih yang semacam ini. Nanti saya akan jelaskan insya-Allah. Sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.